sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam siri kuliah mingguan kita setelah tertangguh dan kedatangan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saudara jemaah rahmati Allah sekalian, kita telah pun berada di pertengahan Syawal, kurang begitulah. Dan suka untuk saya berkongsi ada kata-kata daripada ulama berkaitan dengan bagaimana sepatutnya kita menyambut hari raya ini. Walaupun dah mood hari raya tu dah makin berkurang lah, tetapi ziarah menziarahi masih berterusan sebagainya. Tidak lewat saya rasa untuk kita berkongsi sama supaya baki-baki hari dalam Syawal ini kita gunakan sebaik mungkin pada perkara-perkara yang tidak menghapuskan amal ibadah kita, yang tidak bertentangan dengan momentum, dengan semangat Ramadan yang baru kita lalui pada bulan lepas. Kata-kata daripada Imam Rajab Al-Hambali yang mengatakan bahawa laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman ta'atuhu mazid. Laisal 'aid liman tajammala al-libas war-rukub walakinnal 'aid liman ghufirat lahu az-zunub. Beliau mengatakan bahawa bukanlah hari raya itu dengan pakaian yang baru, liman labisal jadid, dengan pakaian yang baru, tetapi itulah makna raya bagi kita. Bagi kita dalam adat kebiasaan orang kita, raya perlu ada sesuatu yang baru. Paling tidak pun kereta baru. Ada orang keluarkan kereta baru masa raya. Jadi dia kata walakinnal 'aid liman ta'atuhu mazid. Tetapi hari raya itu adalah ketaatannya bertambah. Datangnya Syawal bukannya menurunkan amal ibadah, mengurangkan, menghadkan amal ibadah. Sepatutnya datangnya hari raya ini menambahkan lagi ibadah kita. Walaupun mood Ramadan itu telah hilang, tetapi mood ibadah, kerana kita beribadah dalam bulan Ramadan bukan kerana Ramadan.
Kita beribadah kerana kita hamba Allah. Maka bila kita hamba Allah, selama-lamanya kita adalah hamba Allah, walaupun berakhirnya Ramadan. Buya Hamka mengatakan bahawa sekiranya kamu ingin melihat solatnya seorang Islam, lihatlah solat hari raya. Jika kamu ingin melihat solatnya seorang mukmin, seorang yang beriman, lihatlah solat subuh. Jadi bagaimana semua kita boleh nilai subuh kita pada bulan Ramadan dengan subuh pada bulan Syawal? Berkurang ke, bertambah ke, sama ke? Kalau bertambah, alhamdulillah, maka maknanya orang-orang kita semua faham tentang konsep mengimarahkan masjid, sama ada datangnya Ramadan ataupun berakhirnya Ramadan. Walaupun grup-grup tadarus Al-Quran kita telah berakhir, tetapi bacaan Al-Quran kita tidak boleh berakhir. Berakhirnya kita majlis khatam Al-Quran kita, esok kena mula balik Alif Lam Mim. Tak boleh bertangguh. Kerana Al-Quran ini dia kena jadi makanan jiwa kita setiap hari, walaupun apa yang mendatang. Jadi kita kena memaknakan semula Syawal. Kita perlu berubah cara berfikir kita berkaitan dengan sambutan Syawal kita. Kerana kita kena sedar Allah sekat nikmat kita menyambut Syawal 2 tahun. Bila Allah beri semula nikmat menyambut Syawal pada tahun ini, maka lakukanlah dengan yang terbaik. Jangan sampai kita terlibat dalam perkara-perkara yang menambahkan maksiat kita dalam bulan Syawal ini, sedang jemaah rahmati Allah sekalian. Baik, kita akan sambung tajuk dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ini adalah tajuk yang berkaitan dengan riak, yang ada kaitannya dengan sambutan Syawal kita, dan ada kaitannya dengan kata-kata daripada Imam Rajab Al-Hambali yang saya sebutkan tadi. Riak yang memberi makna menunjuk-nunjuk dalam beramal. Menunjuk-nunjuk dalam beramal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ada yang menyebutkan bahawa riak ini dia merupakan furu', dia cabang dalam tajuk besar. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf yang lebih besar, dalam tajuk ikhlas, dalam membicarakan tajuk ikhlas, akan ada di sana tajuk riak, kerana dia saling bertentangan antara ikhlas dan riak. Ada juga yang mengatakan bahawa riak ini dia lawannya dengan ujub. Dengan ujub. Dulu kita dah belajar tentang ujub. Ujub ni bahasa mudahnya syok sendiri. Kita melakukan sesuatu amal, sesuatu perkara, kita rasa seronok sendiri. Orang tak nampak, bukan nak perlihatkan kepada orang, tapi kita rasa seronok. Itu ujub. Dengan amal, dengan kebajikan yang kita buat. Seronok dalam arti kata seronok rasa macam kita hebat. Rasa macam kita lah yang dah terbaik berbanding orang lain. Rasa pada diri sendiri, bukannya melibatkan orang. Itu ujub. Berbanding dengan riak. Riak ini daripada perkataan ra'a, kan? Tengok. Artinya sesuatu amal, kan? Yang kata tengok di sini dalam arti dalam kitab kita ni dia mengatakan bahawa ketahuilah bahawa riak itu menuntut pangkat di dalam hati. Di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan.
atau seseorang itu mengkehendaki dengan ibadahnya manfaat dunia seperti harta dan pujian, dan riya itu kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma' ulama, dan dinamakannya syirik kecil. Syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Walaupun dia kecil, walaupun tersembunyi, menurut ulama Fatani yang terkenal, Babali, Tuan Haji Ghazali Ahmad Babali hafizahullah ta'ala, sekarang ni berada di KL, insyaAllah. Tak tahu bila, mungkin bukan Siri ni kot, Siri akan datang ke Melaka. Babali ni dia kalau sebelum PKP dulu, dalam sebulan sekali memang ada pengajian dia di Melaka. Dia mengatakan walaupun syirik kecil, riak ni walaupun syirik kecil, kalau dia melibatkan solat, kita solat dalam keadaan melakukan syirik. Apa namanya kalau macam tu? Walaupun dia termasuk dalam kategori syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Itu ulama ajar kita ada satu doa, Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kepada kami ikhlas dan konsisten, istiqamah dalam ibadah. Kita nak dan ikhlas ni, kalau kita bincangkan berkaitan ikhlas, dia ada martabat juga. Kalau kita melakukan amal ibadah untuk mendapat pahala, itu ikhlas juga. Tapi ikhlas itu pada kategori ibadah umpama seorang pedagang, seorang peniaga. Kan, apa yang kita beri kepada orang, kita nak ada timbal balik, ada profit untuk kita. Kita nak capai pada tahap ikhlas kita ini, melakukan amal ibadah hanya kerana kita ni hamba. Ini lawan kepada riak, kan? Kalau kata kita melakukan amal ibadah, contohnya kita dalam bulan Ramadan kita buat kumpulan tadarus Al-Quran, kan? Kerana kita nak baca Quran, kerana kita nak mempelajari Al-Quran, kerana kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, maka sudah tentulah apa yang kita buat itu dengan penuh komitmen. Penat ke, letih ke dan sebagainya, kita cuba buat juga. Lepas bulan Ramadan, kumpulan tadarus dah bubar dah. Dah khatam Quran, dah dapat seorang selai dah, kain pelikat. Kan? Dah buat peluk kuning. Tetapi membaca Al-Quran tetap perlu diteruskan. Itu dapat menilai kita punya ikhlas. Saudara jemaah rahmati Allah sekalian, Jadi bukannya kita kena perhatikan bahawa riak tadi menuntut kedudukan. Ini perkara agama ni. Ini kita bercerita tentang perkara-perkara yang kita lakukan dalam ibadah, amal, kebajikan yang kita buat, amal bakti yang kita buat. Kalau dalam amal bakti, kerja agama yang kita buat, ada terselit di sana menuntut kedudukan. Ini kena jaga-jagalah. Kalau kebetulan pemilihan jawatankuasa masjid, kita pun ulang alik surau masjid tiap-tiap waktu. Kalau dulu-dulu budak kampung saya 3 bulan lagi nak kahwin, dia ulang alik masjid. Kan? Nak supaya imam kenal dia. Nanti nak minta borang nikah, nanti tak banyak soal. Aku nampak budak ni kat masjid bagus lah. Dia macam-macam cerita tentang. Ada ni kisah yang benar, kisah benar ni. Ada yang
5-6 bulan bagus dia datang ke surau masjid. Ini kita cerita tentang amal, tentang ibadah yang kita buat. 5-6 bulan bagus dia datang sampai orang nak lantik dia jadi pengurusi surau. Ini kisah surau, tuan-tuan. Selepas 5-6 bulan ulang baguslah, maknanya kita pun tak adalah menaruh sangka buruk pada dia. Kemudian kahwinkan anak. Kahwinkan anak, maka jatuh kuasa surau dah tentulah. Tolonglah ni jemaah kita. Geng kita. Takkan kita tak tolong. Selepas majlis kahwinan anak hilang. Dah. Takut kita bukan bersangka buruk, takut di sana dia ada hidden agenda dia, supaya dia dikenali, supaya nanti majlis dia semua dalam keadaan teratur dan sebagainya, mudah urusan dengan pegawai syarak, dengan pegawai adat dan sebagainya. Ada berlaku, tuan-tuan, begini. Jadi jangan sampai sesuatu amal ibadah yang kita lakukan itu mencari kedudukan atau meminta dihormati. Dalam Qalbun Salim ini dia menyebutkan bahawa jangan sampai kita ada meminta dihormati. Maknanya sesuatu amal yang dia buat itu minta supaya orang respect pada dia. Ini sangat riak ni, saudara jemaah sekalian. Ijma' ulama haram hukumnya. Ijma' ulama, sepakat para ulama mengatakan bahawa dia adalah sesuatu yang haram. Dan kita sebagai orang awam ini sangat-sangat mudah untuk berlakunya riak dalam amal ibadah yang kita lakukan. Kena jaga-jaga. Kemudian apa lagi dia kata? Dalam kalangan orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Amalan untuk akhirat. Ini semua berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan akhirat, infak, derma dan sebagainya. Sebab itulah kena berhati-hati. Bila ada majlis, perasmian, masjid ke dan sebagainya, penghargaan kepada orang yang menderma, ada mock check dan sebagainya. Kita risau. Takut di sana nanti akan timbul riak. Pihak ni derma paling banyak sekali, maka sebagai penghargaan ada sedikit cenderamata daripada masjid menderma sekian banyak. Kalau kita perhatikan saya pernah masuk dewan-dewan di sekolah-sekolah jenis kebangsaan, memang dipaparkan nama-nama penderma yang paling banyak sekali di depan atas. Kemudian bawah. Kita sangat takut. Kita sangat takut bahawa berlakunya riak. Kenapa? Sebab dia boleh menghapuskan seluruh amalan yang kita lakukan bila berlakunya riak. Itu yang paling kita takut. Digambarkan seolah-olah ada satu batu yang licin, jatuh air padanya, tidak ada satu titik air pun yang berbekas pada batu itu, semuanya hilang, licin. Itu yang paling kita takut. Kita rasa bahawa banyaknya amal yang kita lakukan, yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada apa-apa. Ada satu hadis yang panjang lah. Ada satu hadis panjang menceritakan satu kisah di akhirat nanti. Rasulullah menyatakan kepada para sahabat bahawa nanti di akhirat manusia yang pertama sekali diadili adalah orang yang mati syahid, yang berjuang fi sabilillah, berjuang fi sabilillah. Kemudian
mereka ni akan diperlihatkan dengan nikmat-nikmat. Lalu Allah bertanya kepada mereka, kan, apakah amalan yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tu? Lalu mereka menjawab, kami semua berperang semata-mata kerana engkau ya Allah, sehingga kami mati syahid. Kemudian Allah berfirman, engkau berbohong. Engkau berbohong. Ni mati syahid ni, tuan. Engkau berbohong. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Ini kira golongan pertama yang akan dibangkitkan, yang akan menerima hisab. Mati syahid. Mati syahid ni maknanya hebatlah, fi sabilillah, tuan. Tapi artinya nak beritahu kepada kita bahawa dalam kelompok orang yang mati syahid pun ada di sana mereka yang berjuang fi sabilillah itu bukan kerana Allah, kerana inginkan kemasyhuran. Orang akan kenang dia, orang akan tulis pahat nama dia sebagai wira negara. Yang ni kita kena jaga-jaga ni. Jangan rasa jealous pula tak dapat pingat BKT, AMN. Kan? Pastikan bahawa apa yang kita sumbangkan untuk agama bangsa ini lillahi ta'ala. Biarpun kita tidak dipandang pada mata manusia, yang penting adalah kita dipandang pada kacamata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Sebab itu saya ni secara peribadi, mungkin pendapat saya ni mungkin salah, mungkin betul. Biasanya kita akan buat majlis bulan Ramadan 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir ni kita akan buat program i'tikaf di masjid, akan ada solat tahajud dan sebagainya. Dari satu segi bagus, sebagai kita melatih warga setempat kita yang mungkin belum terbiasa dengan qiyamul lail. Kita ajar dia solat solat tahajud, solat tasbihnya. Itu pada sudut pandangan positif, kan. Dan memang 10 malam yang terakhir tu disunatkan bagi kita untuk iktikaf di masjid. Baguslah. Tapi pada pandangan sebaliknya, langkah berjaga-jaga. Ni langkah berjaga-jaganya, ihtiyat. Takut akan timbul di sana perasaan riak. 10 malam aku tak pernah miss. Takut timbul macam tu, entah. 10 malam akulah yang hadir. Kita berkira-kira tengok orang yang tak datang. Betul, saya secara peribadi, orang minta pimpin qiyamul lail 10 malam terakhir, saya seboleh mungkin menolak. Risau kita. Sebab kita orang awam. Saya lebih kepada 10 malam yang terakhir ini, ibadah kita ni ibadah, orang kata ibadah infiradi, ibadah persendirian. Ni kita nak munajat, orang kata full swing 10 malam terakhir. Hanya antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Hanya antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Kalau boleh orang rumah, anak-anak pun tak tahu. Punya ni kita nak jaga seboleh mungkin. Hanya rintihan kita dengan Allah Ta'ala saja. Itu yang kita nak, kan? Tetapi tidak menyatakan salah. Saya tidak menyatakan salah. Cuma takut di sana nanti akan timbulnya perasaan riak. Tetapi kalau kita rasa tidak ada masalah, kita boleh join, malah kita rasa bersemangat dengan ramai-ramai yang ada, okey, alhamdulillah. Tapi kalau kita takut dan kita tidak yakin dengan kekuatan kita, maka kita lebih baik dengan ibadah secara infiradi, secara persendirian. Kedua-duanya betul, baik. Cuma kita takut sebab kita ni orang awam.
takut kita pada 10 malam yang terakhir tu kan. Baik. Itu tadi dalam hadis ni dia berkaitan dengan syahid kan, orang yang mati syahid kerana berperang fi sabilillah. Maknanya di situ pun adanya berlakunya niat yang tidak ikhlas. Maknanya berlaku riak juga sebab nak nama. Itu golongan pertama. Ni golongan kedua, ada kaitan dengan kita. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang dia merasakan bahawa dia mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah tanya dia, apa amalan yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ni golongan ni, kategori ni masuk kita, saya, tuan-tuan, ibu ayah semua. Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran semata-mata kerana-Mu ya Allah. Semata-mata kerana-Mu ya Allah. Kan? Allah berkata, engkau bohong. Allahu Akbar. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang Allah kata kita berbohong, tuan-tuan. Kita minta mudah-mudahan Allah sentiasa kekalkan kita dalam niat ikhlas. Sama aja dia pihak yang mendengar ilmu, yang menyampaikan ilmu. Kita minta ikhlas, tuan-tuan. Memang semata-mata kerana Allah Ta'ala, kerana tanggungjawab, kerana amanah yang Allah berikan kepada kita. Engkau menuntut ilmu supaya dikatakan seorang yang berilmu, Allah. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang pembaca yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat supaya menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Yang tadi yang masih syahid, yang syahid itu pun sama juga. Allah perintahkan malaikat seret muka dia ni. Diseret artinya muka dia diseretkan, lemparkan dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Yang golongan ni pun sama juga. Janganlah kita masuk dalam golongan ni. Sebab pada hari ini, sebagaimana yang pernah saya beritahu bahawa dalam budaya kerja pada hari ini, kalau kita tidak berhati-hati, dia akan mudah untuk mendatangkan rasa riak. Kan? Ini semua nak evidence. Buat apa-apa program kena ada gambar. Dalam laporan kena ada gambar. Buat kerja macam ni banyak pun tapi tak ada evidence. Mana hitam putih kata kau buat projek ke, buat seminar ke, buat apa? Tak ada. Tak boleh. Dan kita takut. Bila dah ada budaya sebegitu, maka semua benda nak ditunjuk. Kita takut tu. Dalam media sosial apa saja semua nak ditunjukkan. Ini yang paling kita takut. Kalau satu atas niat untuk memberikan teladan kepada orang lain, contoh tauladan supaya diikuti, supaya diteladani, alhamdulillah. Tapi kalau terselit di sana ada rasa riak, terselit di sana kalau ada rasa riak macam itu yang paling, itu yang kita takut tu. Kita takut tu. Sehingga dalam Al-Quran kan, dalam suratul Ma'un yang cukup terkenal lah kan, selalu kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kaedah membaca dalam suratul Ma'un ini, tolong jangan waqaf pada fawailul lil musallin. Walaupun di situ ada nombor ayat, kaedah membacanya dia perlu diwasalkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, supaya makna tu dia menjadi lengkap. Celakalah bagi orang yang solat dia berhenti. Kalau berhenti sampai situ aja, lepas tu dah Allahu Akbar tak teruskan, lagi makna jadi tak betul, tergantung. Seboleh mungkin
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya. Perlu diambil perhatian ayat ini, bila alladzina hum an salatihim sahun, dia bukan membawa makna lalai ketika dalam solat. Sebab dia berbeza kalau alladzina hum fi salatihim. Kalau fi salatihim sahun, itu membawa makna lalai ketika dalam mengerjakan solat. Tetapi bila alladzina hum an salatihim sahun, dan menggunakan an, perkataan an, lalai itu membawa maksud melewat-lewatkan solat, melambat-lambatkan solat, meringan-ringankan solat. Ada masa pun tak mau solat di awal waktu. Ini yang dimaksudkan dengan alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu mereka yang berkeadaan lalai dalam menyempurnakan solat. Lalai dalam keadaan tidak mengambil berat tentang solat di awal waktu. Ini kena ambil perhatian tuan-tuan. Ada orang yang memang dia dah perangai macam tu, walaupun ada masa lapang yang banyak. Kemudian alladzina hum yuraun. Kat sini ni. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadah dan bawaannya. Solat tapi dalam keadaan riak. Sebab itulah dalam kitab Bidayatul Hidayah, kan, Bidayatul Hidayah, antara pesanan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahawa ada setengah golongan yang istighfarnya memerlukan kepada istighfar yang lain. Kenapa pula istighfar memerlukan kepada istighfar? Kerana istighfar yang pertama itu adalah istighfar yang bercampur di sana riak. Jaga-jaga kita. Kalau kita ada amalan-amalan yang dapat ijazah daripada tuan-tuan guru, kadang perkara-perkara sebegini kita tak perlu untuk war-warkan kepada orang lain dahulu. Amalan peribadi kita. Mungkin ada di kalangan ibu ayah yang membiasakan diri dah pada satu hari selawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, kan? Tapi kalau misal kata istighfar, selawat, tasbih ini terselit di sana perasaan riak, itu yang kata istighfar itu memerlukan kepada istighfar yang lain. Istighfar kedua itu untuk memahamkan bahawa istighfar yang pertama ni tak ada makna, pasal penuh dengan rasa menunjuk-nunjuk, kan? Ini kita kena jaga-jaga. Sebab syaitan ni dia sangat licik. Dalam modus operandi dia ni, dia sangat licik. Kaedah macam mana dia nak goda manusia. Kita mungkin golongan yang tidak melakukan maksiat yang secara terang-terangan dia adalah maksiat, tetapi syaitan dia boleh ganggu kita. Kita boleh melakukan perkara tak betul atau maksiat dalam melakukan ibadah. Itu paling kita takut. Dalam infak kita mungkin ada maksiat di sana, adanya riak, kan? Kita nak tengok riak ini boleh timbul dalam solat, dalam zikir kita, dalam bacaan Al-Quran kita. Allahu Akbar. Malah disebutkan lagi bahawa rihul jannah yujadu min masirati 500 amin wa la yajiduha man talaba ad-dunya bi'amal al-akhirah. Bau syurga boleh dicium sejauh perjalanan 500 tahun. Bau syurga ni, harumnya bau syurga ni boleh dihidu sejauh 500 tahun perjalanan. Masya-Allah, tabarakallah.
Dan orang yang inginkan kemasyhuran dunia dengan amalan akhirat tidak akan menciumnya. Siapa yang melakukan amal akhirat tetapi menuntut kemasyhuran dunia, tak akan dapat. Apa lagi amaran? Yang disebutkan lagi dalam saya baca tadi ya. Orang yang membaca Al-Quran dalam mana? Dalam ni tadi. Sekejap. Orang yang membaca Al-Quran untuk merasakan bahawa dialah pembaca Al-Quran yang terbaik. Allahu Akbar. Itu yang paling kita takut. Tidak ada nilai. Itu kena jaga-jaga. Bukan kata kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, bukan kata tak bagus, tak. Malah ada hadis mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidaklah bukanlah di kalangan aku, di kalangan kami, Rasulullah kata siapa yang tidak mendendang, maknanya melagukan. Orang yang boleh baca Al-Quran dengan baik, silakan baca dengan baik, tak ada masalah. Boleh. Tapi kena hati-hati. Takut bila nanti orang dah puji, dia rasa hebatnya akulah baca Quran yang paling sedap sekali kat Pemban ni. Maka kita akan mudah-mudah memperlekehkan orang lain. Timbul macam tu, kita tak mau. Jadi bisikan-bisikan syaitan berkaitan dengan riak ni, saya jemaah sekalian, akan sentiasa ada. Kita kena ambil perhatian. Akan sentiasa ada. Dia bukan boleh berlaku pada riak pada tubuh badan. Riak dalam amal ibadah ni kadang-kadang, ni tadi yang saya sebutkan, kita melakukan amal ibadah dalam keadaan timbulnya ada niat-niat ataupun bisikan-bisikan yang menunjukkan riak. Ada satu lagi kategori yang lain disebutkan bahawa riak yang ada 6 macam ni, riak dengan tubuh badan seperti menzahirkan kurus dan pucat pada tubuh badan supaya disangkakan mengerjakan ibadah pada malam dan puasa pada siang hari. Oh, Masya Allah. Hebatnya buat amal ibadah, mata cengkung, sampai cengkung macam tu. Hebat betul dia ikut solat malam dia. Pun tak boleh macam tu. Sebab itulah kalau panduan daripada Allahyarham Datuk Ismail Kamus nak buat solat malam, dia kata jangan sampai kita bangun tidur pergi kerja mata merah menguap. Orang tanya apa pasal? Oh, malam tadi qiyamul lail lebih sikit lah. Kita kena, ada ulama yang bila solat malam dia nak mengelakkan daripada nampaknya kesan tak cukup tidur, pakai celak, tuan-tuan. Ada ulama yang pakai celak untuk mengelakkan timbulnya rasa riak, takut. Tu. Baik, ada riak yang melalui kelakuan seperti menundukkan kepala, memejamkan mata supaya disangkakan memikirkan kelakuan akhirat. Jaga-jaga. Kadang-kadang riak boleh berlaku pada pakaian juga. Pada pakaian. Seperti memakai kain yang kasar-kasar. Pakai pakaian. Kita meniru-niru orang alim ni sunat. Bagus. Satu kejayaan bagi mereka yang dapat meniru style pakaian para alim ulama, habaib dan sebagainya. Tapi di situ kita kena jaga. Jangan rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Aku setiap waktu solat pakai jubah, orang lain pakai baju Melayu pakai kain, aku tak pernah miss pakai jubah. Dia kena jaga. Takut. Jangan sampai. Malah ada yang mengatakan bahawa kalau kita keluar daripada masjid, kita melihat kawan-kawan kita yang tak pergi masjid tu, kita pandang lekeh, maknanya ada something wrong lah pada hati kita. Kita Allah takdirkan alhamdulillah dapat pergi masjid setiap waktu. Tapi jangan sampai ada
rasa kita pandang rendah kepada kawan-kawan kita yang belum ada kesempatan untuk pergi masjid surau. Kita doakan mereka agar dapat sama-sama nikmat itu. Itu paling kita takut juga tu. Kita takut. Riak dengan perkataan. Dengan perkataan seperti orang yang berpidato dan memberi nasihat dengan Al-Quran dan Hadis dengan perkataan salaf serta sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar, dan seperti menggerak-gerakkan bibir mulut dengan menyebut Allah di hadapan orang lain. Riak dengan pekerjaan, memanjangkan berdiri, rokok, sujud dan sembahyang di hadapan orang lain. Itu kita kena jaga. Siapa pun di belakang kita, ketika kita orang taklifkan untuk menjadi imam, maknanya itulah style kita. Maknanya sama ada kita nak baca dengan surah yang panjang, dengan ayat yang pendek ke, walaupun ketua menteri kat belakang, itu surah yang kita baca itu je. Kan? Tidak ada sesuatu yang kita nak menampakkan bahawa kita hebat disebabkan ada somebody kat belakang kita. Ini kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang tuan, kadang-kadang bila ada majlis satu majlis ada masjid-masjid yang jadi tuan rumah, kadang-kadang pihak pejabat agama dia dah pembaca khutbah dia pilih. Saya ingat saya dulu di Taman Beban Utama semasa TYT yang lama. Syekh Khalil Syahbudin saya ingat. Bila dia pergi kat situ ada majlis. Walaupun ada pihak protokol minta ada ustaz lain dan sebagainya, tapi TYT nak ustaz yang mengajar, itu bukan saya. Yang mengajar yang ada di situ dia jadi imam. Iyalah, apa benda nak menunjukkan bahawa maknanya siapa yang ada kat situ dia dah layak menjadi imam. Tak perlu nak tukar-tukar lah kan. Kalau memang layak, elok dan sebagainya, teruskan aje lah. Kan. Kadang-kadang berlaku macam tu. Nak menunjukkan bahawa majlis tu perfect, tak ada cacat cela dan sebagainya. Begitu kadang-kadang ada yang sebegitu. Nampak tak cantik lah kan. Jadi kita kena jaga sedang jemaah rahmati Allah sekalian. Dalam hal yang berkaitan dengan riak ini, maknanya saya boleh katakan bahawa jarum-jarum daripada syaitan ini dia boleh datang dalam pelbagai cara, pelbagai bentuk. Sama ada kita sedar ataupun tidak sahaja. Sama ada kita sedar ataupun tidak sahaja. Kalau kita tengok dalam turutan sifat-sifat mazmumah dalam kitab kita ni yang terakhir ni, sebelum kita akan pergi pada sifat-sifat mahmudah, maka sifat riak ni dia lebih kurang, dia dalam adik-beradik dia ujub, sum'ah, bermegah-megah, ini semua dia datang lebih kurang sama saja. Maka di sinilah yang pentingnya tazkiyatun nafs. Baik itulah amalan zikir ni dia membersihkan hati. Membersihkan hati daripada mana? Daripada inilah sifat-sifat mazmumah ni. Sangat penting kita. Amalan kita secara peribadi sangat penting untuk pembersihan hati. Sebab kita tengok ada kadang dalam perkara-perkara yang berkaitan agama berlakunya perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, timbulnya pertandingan kumpulan mana yang lebih baik daripada kumpulan yang satu lagi, A dan B, nak menguruskan masjid surau ni. Jadi pengusi bukannya ada allowance tak? Jadi kena jaga-jaga orang yang sibuk nak komplain dan sebagainya. Lillahi ta'ala, orang yang menguruskan masjid surau ni, masya-Allah tuan-tuan. Dia punya ujian dia dahsyat.
Kan? Ujian dia sangat dahsyat. Dan saya berada dalam jawatan kuasa, surau, masjid dan sebagainya, kita faham lah. Dahsyat tuan-tuan. Nak mengekalkan dengan niat ikhlas, samping ujian-ujian yang Allah datangkan dalam pelbagai bentuk, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua jawatan kuasa Masjid Muhaimin, syarat semua Allah berikan nikmat ikhlas yang berterusan, dan Allah ganjari dengan sebaik-baik ganjaran insya-Allah untuk kita semua juga, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan urusan agama kita, urusan ukhrawi, urusan dunawi kita, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada ujian-ujian yang kita tak mampu untuk melaluinya. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.